الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurniaan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutamanya nikmat iman Islam, nikmat kesihatan ke badan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah sambungan daripada kitab Bughyatul Tullab. Dengar adik-lok, sekali lagi ada pula yang tanya, ustaz mengajar kitab apa? Muka surat berapa? Nak kena ulang beberapa kali. Baik, kitab Bughyatul Tullab juzuk yang kedua, pada muka surat 122. Muka surat 122, baris yang ke 7 baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala syahdan. Nak tahu syahdan ni maksud ada apa dia? Buka dalam kitab Kifayatul Muhtadi, tengok apa penjelasan daripada pengarang kitab Kifayatul Muhtadi makna syahdan. Ustaz tak mau cerita di sini panjang banget. Syahdan adalah tempat memberi fidyah itu pada segala fuqara dan masakin jua. Kita dah bicara dah pada pada hari-hari yang lalu berkenaan dengan pembayaran fidyah. Maka pada hari ini musannif nak nyatakan kepada siapakah yang diberikan fidyah tersebut. Syahdan adalah tempat memberi fidyah itu pada segala fuqara dan masakin jua, tiada yang lainnya nya fuqara dan masakin daripada daripada yang lainnya, daripada segala yang mustahik zakat. Nah, maknanya hanya fuqara dan masakin sahaja yang layak menerima fidyah, bukan baki hak lain. Maka dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Al-ayah. Ini surah apa ni? Kena tanya Syauqi lah. Syauqi dia tahu surah apa ni? Ataupun kita Google. Ustaz tak ingat surah apa. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Jadi pada ayat tersebut menjelaskan bahawasanya yang mustahak terima zakat semua ada 8. Daripada 8 tu yang layak menerima fidyah hanya 2 golongan sahaja, yakni golongan fuqara dan masakin. Apakah definisi bagi fuqara dan masakin? Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, boleh buka kitab Riyah ni juga, juzuk yang kedua, muka surat yang ke-71. Tuan-tuan boleh buka pada muka surat 71, juzuk yang kedua, maka diterangkan di situ apa makna fuqara dan masakin. Tengok di sana lah. Dan dalam tu juga dia ada nyatakan, jika meninggalkan usaha yang diketahui sebab masyghul, sebab sibuk ia menghafaz Al-Quran atau membaca ilmu fiqh atau tafsir atau hadis atau ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu tasawuf atau ilmu alat yang menegahkan daripada usahanya, maka iaitu dinamakan fakir, diberi zakat akan dia. Maknanya, mereka yang sibuk dengan menghafaz Quran, sibuk dengan mengajar ilmu fiqh, tafsir, hadis, ilmu alat, ilmu tasawuf dan sebagainya, dan menegahkan daripada berusaha, ketika tu mereka juga layak menerima zakat. Begitulah juga fidyah, dikira sebagai fakir. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok dalam kitab Baitul Tulat juga, pada juzuk yang kedua, muka surat 72, baris yang kelima daripada bawah. Tengok di sana. Baik. Kerana firman Allah Ta'ala, ta'amu miskin, maka masuk pada miskin itu fakir, kerana ia fakir terlebih jahat halnya, yakni terlebih teruk, terlebih dhaif. Jahat ni kerana fakir ni jahat, terlebih dhaif. Nak banding fakir dengan miskin, mana lebih dhaif? Fakir lagi. Miskin ke okey lagi dah. Fakir teruk lagi pada miskin. Daripada miskin, maka ada fakir itu terutama memberi akan dia akan fakir, memberi akan dia akan fakir, yakni akan fidyah daripada miskin. Maknanya fidyah ni hanya diberikan kepada fakir miskin saja, tidak yang tinggal lagi daripada 6 asnaf yang lain. Jadi disebut dalam bab zakat sananya, hanya orang yang fakir, orang yang miskin saja yang layak menerima fidyah. Habis. Sikit lagi dah. Ke depan tu lagi kita akan masuk membicarakan kafarah jima' pada bulan Ramadan. Dan harus memberikan segala mud, yakni segala cupak, itu bagi seorang fakir atau seorang miskin, dan tidak harus memberi 1 mud bagi 2 orang, kerana 1 mud itu 1 fidyah yang sempurna. 1 mud 1 orang, tak boleh nak bagi 2 lah. Dan Allah Ta'ala mewajibkan memberi 1 mud 1 cupak yang sempurna bagi seorang, maka tidak harus memberi kurang daripada 1 fidyah. Mana 1 mud untuk 1 orang. Surah At-Taubah juzuk yang ke-10 ayat yang ke-60. Syoki kata kan, tetapi harus memberi 2 fidyah bagi seorang, seperti harus memberikan 2 zakat bagi seorang, dan hanya wajib memberikan segantang fitrah kepada 22 orang, iaitu 20 orang tu, 3 orang daripada tiap-tiap satu sinfin yang 7, satu bahagian yang 7, dan amil kerana bahawasanya ia segantang fitrah, zakat yang mustaqil, yang asing, dan iaitu zakat yang mustaqil dengan nas wajib memberi akan zakat yang mustaqil bagi sekalian mereka itu
lagi pula takluk tamak sekalian mustahik dengan dia dengan zakat yang mustaqil terlebih sangat. Jadi kita tengok dalam bab zakat sana lah. Bahkan dalam bab zakat sana pun ada khilaf juga. Ada kata boleh je. Zakat yang kita nak keluar zakat tu diberikan pada seorang. Sebab kalau nak setiap satu asnaf nak ada 3 orang susah lah. Kalau benda sikit macam mana nak bahagi-bahagikan satu asnaf 3 orang, satu asnaf 3 orang. Ada yang berpendapat satu asnaf tu 3 orang sudah madai, dan ada ulama yang berpendapat boleh bagi zakat hanya tertentu pada seorang. Jadi itu ada perbincangan yang agak panjang dalam kitab fiqh. Tak perlulah saya nyatakan di sini, takut jadi panjang pula kalam kita nak cara bab puasa pergi masuk bab zakat pula Jadi fahamnya fidyah yang kita keluarkan tu nak bagi pada siapa? Yakni bagi pada fakir miskin. Habis kepersoalan boleh tak nak bagi pada pelajar pondok? Boleh. Nak bagi pada tok guru pondok boleh. Kerana kalau kita tengok dalam bab fakir di sana, dia kata jika meninggalkan usaha yang diketahui sebab sibuk ia menghafaz Quran atau membaca ilmu fiqh atau tafsir atau hadis atau ilmu batin atau ilmu alat yang menegah daripada usaha, maka ia itu dinamakan fakir, diberikan zakat akan dia kerana manfaatnya umum bagi dirinya. Boleh. Jika harta yang dia ada tu tidak mencukupi dengan umur yang ghalib, biasa umur 63 tahun, harta yang dia ada tidak cukup menampung umur dia selama 63 tahun, maka dia juga dikatakan sebagai fakir. Ni kadang-kadang kita pergi pondok, ni bagi wakaf, ni bagi sumbangan tu pondok, kita lupa penggerak pondok, ustaz-ustaz yang mendidik anak kita tu, kita tak teringat pun nak bantu mereka. Nak bagi sumbangan ni kami sumbang untuk para asatizah, tenaga pelajar yang mengajar anak kami, sebab mereka tidak diberi gaji, kerajaan tak bagi, pondok pun bagi saga hati yang sikit saja. Mereka mengajar siang malam didik anak kita, gerak subuh, gerak zuhur, gerak asar, mengajar lagi, cek pula kebersihan semua dia. Bukan sekadar mengajar tapi mentarbiah daripada celek pukul 5.30 pagi gerak dah sampailah nak tidur pula. Mengajarnya, jaganya dengan tidak dibayar gaji apa, hanya saga hati sekiranya ada. Kita ni sebagai orang ramai kadang terlupa akan jasa guru pondok yang mendidik. Kalau kita bagi pondok pun wakaf sumbangan, untuk guru tak ada. Silat-silat depa pula gitu tuduh pula, ustaz jangan makan duit ni, duit wakaf untuk pondok ni haram ustaz makan. Kita pula yang diharamkan, kita pula yang dipersalahkan. Inilah masyarakat yang selalu segelintir masyarakat yang tidak menghargai usaha guru-guru pondok ni, dan mendidik anak-anak bangsa tanpa mengira penat dan lelah. Kena duduk dulu lah di pondok, tengok susah daripada pagi sampai ke malam. Janganlah kata macam tu. Kadang-kadang anak murid buat salah, ustaz lah yang kena. Tu anak murid Ustaz Isri tu naik motor laju main, no ustaz dia ajar, kita juga yang kena lah. Padahal dalam proses tarbiyah ni payah, bukannya mudah. Jadi perlu kepada kesabaran dan sebagainya. Tu orang tak faham kadang, orang tak faham. Kita juga lah yang ditohmah, yang dikata macam-macam lah. Tak apalah dah. Itu habuan kita Syamil lah. Itu habuan kita untuk guru pondok macam tu lah. Habis. Faslun ay haza faslun fi kafaratil jima'i fi Ramadhan. Faslun fi kafaratil jima'i fi Ramadhan. Faslun fi kafaratil jima'i fi Ramadhan. Ini suatu fasal pada menyatakan kafarah jima'. Kafarah jima'.
kafarah jima' pada bulan Ramadan. Kafarah jima' pada bulan Ramadan. Ini apabila berlaku persetubuhan di bulan Ramadan pada siang hari lah. Maknanya dia membatalkan puasa dengan berjima' dengan bersetubuh. Maka bagi mereka yang melakukan kesalahan ni dikenakan denda lah. Disebut sebagai kafarah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula wajib kafarah dan ta'zir serta qada atas orang yang membatalkan puasanya orang sehari daripada bulan Ramadan. Membatalkan tu dengan jima', dengan bersetubuh. Kena kafarah, kena ta'zir serta kena qada. Ini bagi mereka yang melakukan persetubuhan, membatalkan puasa dengan berjima' di siang hari bulan Ramadan. Itulah bagi remaja, pemuda-pemudi yang ingin berkahwin, carilah tarikh yang bersesuaian. Lepas Ramadan lah senang lah. Ataupun apa dia, tarikh Muharram, 1 Muharram ni. Tu. Maknanya lambat nak sampai ke bulan Ramadan. Ni kalau kahwin dekat-dekat nak bulan Ramadan dah, takut ni lah, takut break tak makan. Break tak makan lah. Break tak makan. Muda-mudi lah. Dah lama dah nikah tu, insyaAllah lah. Tak macam tu ni. Ali, Ustaz Ali ni. Al-Faqir Ustaz Ali. Baik. Takmim dah sama ada dengan nikah. Mana jima' tu dengan nikah, dengan sebab dia berkahwin. Tu dengan sebab nikah, dengan sebab dia berkahwin. Jima' boleh. Dah kita nikah boleh jima', boleh bersetubuh dengan isteri kita. Tapi masa tu tak tepat. Malam tak apa, lagi siang hari. Nah. Atau wati syubhah. Wati syubhah ni maknanya wati yang kesamaran. Nah, mungkin bilik dekat-dekat, ataupun bini dia kembar. Bini dia kembar, bilik dekat-dekat pula, tersalah jima' orang lain. Tak ingat jima' bini dia, rupanya kembar bini dia. Itu wati syubhah. Atau zina wal-iyazubillah, minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Zina ni, orang muda-mudi ni. Sebab itulah bagi bapa yang melihat merancang pula live ni lah, yang melihat siaran langsung ni, permudahkanlah anak laki, anak perempuan kita berkahwin. Tengok dia dah tak boleh nak tahan dah, bagilah kahwin. Permudahkanlah supaya apa? Supaya tidak berlaku perkara yang lebih teruk lagi, yakni berzina. Gitu. Atau zina, jima' mana sifat dia? Yang berdosa ia seorang dengan jima' tu pada pihak puasa. Pada pihak puasa, yakni dia membatalkan puasa dia dengan jima'. Pada pihak puasa, yakni dia membatalkan puasa dia dengan jima'. Itu, yakni dia membatalkan puasa dia dengan jima', maka berdosa. Jima' tak salah. Jima' tu tak salah. Dah menikah suami isteri boleh, tapi membatalkan puasa dengan jima' tu hukum dia berdosa. Dan sama ada pada farash. Mana berjima' tu pada farash, yakni kemaluan sebelah depan, kemaluan perempuan lah, sebelah depan. Atau dubur laki-laki. Dubur ni mana punggung laki-laki. Ini ingat muji ni Syamil ni. Bukan tak ada, tak ada sampah pondok ni. Atau perempuan mana? Atau dubur perempuan, punggung perempuan. Tu sama sekali pun isteri kita tak boleh lah. Berjima' dekat punggung tak boleh. Nabi larang lah tu. Sama ada daripada manusia
atau binatang. Tak boleh juga nah. Manusia ke binatang kan, kucing je lah, tak boleh juga. Jikalau dengan berlapik sekalipun dia balut kemaluan yang besar tu kan, tak boleh. Tu. Berlapik sekalipun. Dan seperti jima', dia ada kalimah jima' ya. Dan seperti jima' membatalkan puasanya. Dan seperti jima' membatalkan puasanya, jima' menegahkan sah puasanya seperti mengekali jima' tak kala naik fajar. Maknanya dia jima' sebelum tu lagi, naik fajar teruslah. Nah contoh lagi tu. Maka wajib kafarah atas yang jima' tu. Siapa dia? Laki-laki lah. Perempuan tak kena sebab perempuan batal wain lah. Laki-laki. Tetapi tiada wajib kafarah itu melainkan atas laki-laki yang wati. Tiada yang diwatinya laki-laki. Mana yang wajib tu hanya suami sahaja yang kena bayar kafarah, isterinya tidak. Gitu sebab isterinya terbatal lagi. Jima' ni maknanya menenggelamkan sekalian hasyafah. Apabila seorang tu nak jima' isteri dia, apabila dah masuk separuh hasyafah pun, dah membatalkan puasa pada pihak memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Tak kena bayar kafarah ni. Apabila sepenuhnya tenggelam hasyafah, maka itu dikira berjima'. Jadi suami sahaja yang kena bayar kafarah, adapun perempuan tak payahlah, isteri tak payah. Dah gitu. Jika batal puasa keduanya, suami isteri lah sekalipun, seperti ia bandingkan seperti ia seorang jima' kepada orang yang tidur, kemudian maka dikekalkan keduanya, kemudian daripada jaganya, kerana adalah Nabi SAW tiada menyuruh memberi kafarah melainkan laki-laki yang mewati jua, pada hadis yang lagi akan datang. Dia jima' dah, dia tidur biar tak cabut pa, biar ada gitu tu tak boleh tu. Pa berkali ni. Tu habis. Biarlah tu banyak-banyak kan boleh. Sangat apa ni? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, maka tiada wajib kafarah atas yang jima' yang tiada membatalkan puasanya dengan jima'. Mana dengan lupa ia seorang akan dirinya puasa, atau jahil ia seorang akan haramnya sebab baru masuk Islam, atau jadi ia seorang yang jauh daripada ulama', atau digagahi orang akan seorang tu atas jima', yakni tak kena bayar kafarah. Dia jima' tu dengan lupa ataupun jahil. Ingat, jahil bila sebut jahil ialah mereka yang baru masuk Islam ataupun perkampungan yang jauh daripada ulama'. Kalau kita ni Islam lama dah, masjid depan rumah ya, ustaz-ustaz duk mengajar, Facebook pun ada, Telegram pun ada, mengaji je malah, tu tak dikira jahil yang diuzurkan. Kalau kita ni dah berumur dah baru nak mengaji, sebenarnya kita tu sebelum ni telah melakukan dosa, sepatutnya kita mengaji sebelum daripada kita balik, maka wajib kita kena bertaubat. Kita masuk pondok umur 40 lah, sebelum ni tak tahu apa semayang pun tak betul baru nak mengaji, adakah sebelum dimaafkan? Tidak. Kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala
lalu mengqadakan sembahyang kita yang kita buat tu salah. Baru betul. Dia kata dulu saya buat tak tahu ustaz lah baru tahu tak apa kot ni. Tak apa lah sebab jahil tu bukan jahil yang diuzurkan. Jahil diuzurkan ialah mereka yang baru masuk Islam ataupun perkampungan mereka yang jauh daripada ulama. Gitu sebab tu kena mengaji. Kita tak boleh masuk pondok pun mengajilah di masjid-masjid. Selalunya lepas maghrib ni ialah waktu perdana. Semua orang berkuliah lah dengan kuliah. Jadi kita di rumah tu start kereta pergilah ke masjid, ke surau. Ni musim PKP ni tak apalah dengar pada rumah Nak ceritanya pergilah ngaji di mana-mana, nuntutlah ilmu di mana-mana supaya kita beramal dengan ada ilmu begitu. Habis. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasa orang lain dengan jimaknya, seperti jimak orang sakit. Sebab dia diharuskan berbuka dia sakit, jimak tak apa, puasa tak boleh. Dan orang yang musafir akan isterinya yang puasa atau gundiknya tak apa. Sebab boleh berbuka. Kalau orang sakit diuzurkan, musafir diuzurkan, dia buka tu dengan jimak, tak apa, tak kena bayar kafarah. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasa yang lain daripada puasa Ramadan. Mana seperti puasa qada. Dia qada puasa, dalam dia qada tu dia berjimak, kena bayar tak kafarah? Tidak. Atau nazar atau kafarah, kerana nas itu ditentukan pada bulan Ramadan juga, sebab ada padanya bulan Ramadan beberapa fadilah, beberapa kelebihan yang tiada pada yang lainnya, yang tiada pada bulan yang lainnya lain daripada Ramadan. Maknanya yang kena kafarah puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, jikalau kita membatalkan dengan jimat, tidak dikenakan pembayaran kafarah. Jelas Baik, jelas tak? Yang menonton daripada jauh ni jelas ke tak? Kalau jelas, komen. Terang ustaz, jelas ustaz. Itu. Habis. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasa dengan jimat, yang tiada berdosa ia seorang dengan jimat pada pihak puasanya, pada iktibar puasanya, seperti jimat orang ni. Baca lah dia. Baca lah. Seperti jimat orang sakit atau musafir dengan niat tarakhus, dengan niat kemudahan syarak. Jimat tu akan isterinya atau gundiknya atau dengan zina sekalipun, kerana dosanya jimat itu bukan daripada sekira-kira puasanya, hanya kerana zina jua. Dosa zina tu ialah atas lagi langkah. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasanya seorang dengan yang lain berjimak. Mana? Seperti menyahja ia seorang mengeluarkan maninya seorang. Tu. Mana dia tak berjimak tapi dia keluarkan mani dengan tangan. Ataupun disebut dalam kitab Arab nakaha biyadin. Dia bernikah dengan tangan. Hukum dia adalah haram. Itu jelaslah dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh sebutlah dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i, hukum dia adalah haram, melainkan yang mengeluarkan mani tersebut adalah dengan tangan isteri dan sahaja, maka itu harus. Adapun Azizi nak suruh Syamil tak boleh. Syamil nak suruh Zizi tak boleh. Ataupun Zizi sendiri pun tak boleh. Hukum dia adalah haram. Kena puasa banyak. Atau makan atau minum kemudian ia jimak. Sebelum dia makan tu, sebelum dia jimak tu dia makan dulu. Sebelum dia jimak tu dia minum dulu. Kena bayar kafarah tak? Tak.
Sebab dia bukan membatalkan puasanya dengan berjima. Hanya dia membatalkan puasa dia dengan yang lain. Contohnya bulan Ramadan, dia makan nasi dulu, puasa dah batal dah. Dosa tetap berdosa dari segi kena bayar kafarah. Kemudian dia berjima, kena nak bayar kafarah? Tak kena, sebab dia membatalkan puasa dia bukan dengan jima, tetapi dengan makan nasi. Kemudian selepas tu baru dia berjima. Berdosa tetap berdosa. Dari segi hukum tak kena bayar kafarah. Itu nak faham lah jelas ha? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasanya dengan jima yang tiada berdosa. Jadi cukup dulu sekadar itu. InsyaAllah nanti kita sambung pula lah pada masa yang lagi akan datang. Nak masuk bab ni, kemudian panjang juga ni bab kafarah ni kemudian masuk bab puasa sunat. Selepas puasa sunat, bicara berkenaan dengan puasa sunat, habis ni. Kemudian masuk bab itikaf. Itikaf tak payahlah lah. Itikaf tu banyak pula lah. Kemudian pula lah baca lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni dapat kita amalkan nanti ketika mana kita puasa lah. Maknanya kita ada ilmu untuk kita menjalankan ibadah puasa yang lebih kurang 5 hari lagi dah. 5 hari lagi dah nak sambut Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.